Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk video kali ini kita masih di dalam bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Tetapi dah masuk kepada subtopik baru iaitu subtopik 3.2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okay. Jadi untuk standard pembelajaran pada video kali ini adalah pada muka surat 58 iaitu menerangkan maksud kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Jadi, apakah kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna? Untuk menjawab persoalan itu, kita akan lihat kepada aktiviti penerokaan 5 pada muka surat 58. Tujuan aktiviti ini adalah untuk meneroka pembentukan kuasa 3. Dan arahannya adalah lakukan aktiviti ini secara berpasangan. Tapi sebabkan dekat rumah, buat bersendirian sajalah, secara individu. Jadi langkahnya yang pertama, gambar raja di bawah menunjukkan 3 buah kubus yang terdiri daripada kubus unit. Perhatikan ketiga-tiga kubus yang ditunjukkan. Okay, tengok. Kita ada 3 buah kubus yang terdiri daripada kubus unit. Okay, kubus. Apa ciri-ciri kubus? Mempunyai panjang yang sisi yang sama panjang. Okey. Okay. Kalau kita ada segi 4 sama, itu permukaan 2 dimensi. Tapi untuk kubus, 3 dimensi. Jadi tips bestari, bilangan kubus unit padu sebuah kubus ialah isi padu kubus itu. Okey. So macam ini satulah dia punya isi padunya. Kalau yang ini ada nanti kita kira tengok berapa banyak dia ada. Okey. Langkah kedua, salin dan lengkapkan jadual di bawah. Okey. Dia beri dekat sini panjang tepi kubus, unit, isi padu kubus dalam bentuk pendarapan bulang, unit kuasa 3 dan bilangan kubus unit kuasa 3. Okay, jadi kalau kita ada panjang tepi kubus 1 unit, kita akan ada isi padu kubus 1 darab 1 darab 1 dan apabila 1 darab 1 darab 1 maka dapatlah 1 unit kuasa 3. Okay, jika panjang tepi kubus 2 unit, jadi kita ada 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 awak akan dapat 4. 4 darab 2 akan dapat 8. Bukannya 6. Kebanyakannya akan jawab 6. Sedangkan kita sebenarnya kira 2 darab 2 dahulu, dapat 4. Kemudian 4 darab 2, dapat 8. Okey. Kemudian 3. 3 darab 3 darab 3, dapat 27. Ada 4 sisi, panjang 4 unit. 4 darab 4 darab 4 adalah 64. 5. 5 darab 5 darab 5 adalah 125 unit persegi. Dan 6. 6 darab 6 darab 6 dapatlah 216 unit persegi. Unit kuasa 3. Okay, jadi langkah seterusnya, bincang dengan rakan anda dan tulis hubungan antara bilangan kubus unit dengan panjang tepi kubus. Okay. So, apa hubungan antara bilangan kubus unit dengan panjang tepi kubus? Apa hubungan dia dengan dia? Jadi untuk menjawab persoalan tu, okey, kita lihat hasil daripada aktiviti penerokaan 5 didapati bahawa kubus dengan panjang tepi 1 mempunyai bilangan kubus unit 1 unit kuasa 3. Kubus dengan panjang tepi 2 unit mempunyai bilangan kubus unit 8 unit kuasa 3. Dan kubus dengan panjang tepi 3 unit mempunyai bilangan kubus unit 27 unit kuasa 3. Misalnya, bagi kubus dengan panjang tepi 2 unit, bilangan kubus unit adalah sama dengan 2 darab 2 darab 2. Jadi, 8 unit kuasa 3. Jadi, kita menyatakan kuasa 3 bagi 2 ialah 8. Kuasa 3 bagi 2 ditulis sebagai 2, 3. Okey. Untuk kuasa 3, nombor asasnya adalah, nombor asas yang ni lah, kita punya nombor yang besar tu. Dan kuasa 3 ditulis sebagai nombor 3 kecil di atas nombor asas. Di atas sebelah kanan. Jangan buat di bawah. Itu lain pula. Ada dia punya ni. Tapi dia membawa maksud yang lain. Dia bukanlah kuasa 3. Jadi kuasa 3 mesti ada nombor 3 kecil di atas sebelah kanan nombor asas. Okay, jadi okey, 2 dengan nombor ni disebut sebagai 2 kuasa 3
atau kuasa 3 bagi 2. Tahukah anda, kuasa 3 dalam bahasa Inggeris ialah cube. Cube dalam bahasa Inggeris bermakna kubus. Jadi bermaksud kat sini dalam bahasa Inggeris kita gunakan perkataan cube yang bawa maksud kuasa 3 dan juga membawa maksud kubus. Jadi kubus tu adalah kiranya perkara asas kepada kuasa 3. Kenapa kita kata kubus sebagai perkara asas kuasa 3? Sebab untuk mencari isi pada kubus, kita kena gunakan panjang darab lebar darab tinggi. Di mana semua sisinya akan sama panjang dan semua bermaksud dekat situ, nombor yang digunakan semuanya adalah sama untuk didarabkan. Jadi kita lihat seterusnya aktiviti penerokaan 6 pada muka surat 59. Tujuannya menerangkan maksud kuasa 3 sempurna. Dan arahan lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Macam cikgu cakap tadi, awak buatlah secara individu. Sebabnya sekarang ni kita berada di dalam COVID-19. Jadi tiada pertemuan bersemuka buat sementara ini. Okey. Jadi langkah yang pertama, susun blok unit bermula dengan 1 blok unit, kemudian 2 blok unit, 3 blok unit dan seterusnya supaya membina sebuah kubus jika boleh. Macam inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian salin dan lengkapkan jadual di bawah. Jadi dekat sini bilangan blok unit ada 1, 2, 3, 4, 5. Macam cikgu sediakan sampai 10 saja. Dan adakah susunan dapat membina sebuah kubus? Tandakan right atau pangkah. Jadi untuk 1 dia dah bagi kat sini. 1 blok unit mampu menjadikan dia sebuah kubus. Jadi betul lah. 2 bukanlah sebuah kubus. Sebabnya dia punya panjang bawah ni dah tak sama panjang dengan sisi lain. 3 pun bukan kubus. 4 juga bukan kubus. 5. Kenapa 4 bukan kubus? Kalau awak tengok tingginya ni 1 unit saja, tapi dia punya sebelah sini lebar dia ni 2 unit dan panjangnya ni pun 2 unit. Jadi dia tak sama. 5 pun bukan, 6 pun bukan, 7 pun bukan dan 8 barulah membina sebuah kubus. Yang mana setiap ni panjangnya 2 unit, lebarnya 2 unit dan tingginya juga 2 unit. 9 bukan, 10 pun bukan. Tulis nombor yang mewakili bilangan blok unit yang dapat disusun untuk membina sebuah kubus. Daripada yang tadi, yang kita dapat hanyalah 1 dengan 8 blok unit saja. Apakah hubungan antara nombor-nombor ini yang mewakili bilangan blok unit dengan pembinaan kubus? Apa hubungannya? Nombor-nombor itu adalah sebenarnya kuasa 3 sempurna. Kenapa? Sebab dengan nombor kuasa 3 sempurna itulah baru awak dapat membina kubus. Hasil daripada aktiviti penerokaan 6, didapati bahawa hanya setengah bilangan blok unit dapat disusun untuk membina kubus. Misalnya, inilah 1 blok unit, 8 blok unit dan 27 blok unit. Ini kalau awak cuba, awak buat dulu kubus-kubus, awak susun satu persatu, awak akan dapatlah 1, 8, 27 dan seterusnya. Jadi bilangan blok unit yang dapat membina kubus ialah 1, 8 dan 27. Maka nombor 1, 8 dan 27 dikenali sebagai kuasa 3 sempurna. Kuasa 3 sempurna tak terhad sampai 1, 8 dan 27 saja. Sebab ini 1 sisi, ini 2 sisi, ini 3 sisi. 4 sisi ada lagi dan seterusnya pun ada lagi. Jadi tahukah anda isi padu hablo garam ialah suatu kuasa 3 sempurna. So sekarang ni guna awak fikir sekejap. Bijak fikir dekat sini. Zaitun berkata 2 kuasa 3 sama dengan 2 darab 3 sama dengan 6. Bagaimanakah anda menjelaskan kepada Zaitun bahawa pernyataannya tidak benar? Macam mana awak nak nyatakan? Sebab kalau ikutkan 2 kuasa 3, dia bukanlah 2 darab 3. Dia sepatutnya adalah 2 darab 2 darab 2. Dan apabila 2 darab 2 darab 2, tak boleh dapat 6. Sepatutnya dapat berapa? 8 unit. Okey? Sekian. Itu sahaja video kali ini. Terima kasih.